اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid Tanah Keladi, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya, ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita nak melihat satu pesanan dari seorang alim ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah, yang mana pesanan ini seperti daripada kitab Nasaihul Ibad lil Imam Nawawi rahmatullahi alaih, disyarahkan semula oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, yang mana kata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, man ahabba Allah ahabba man ahabbahu Allah ta'ala, wa man ahabbahu Allah ta'ala ahabba man ahabba fillahi ta'ala, wa man ahabba man ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahu nas. Yang mana ini merupakan pesanan ataupun wasiat daripada Sufyan bin Uyainah, terutamanya kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah rahmatullahi alaih, man ahabballah, barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ciri dia bila ahabba man ahabbahullahu taala, maka bila dia kasih kepada Allah, dia sayang kepada Allah, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tanda daripada dia sayang kepada Allah, ahabbahu ahabba man ahabbahullahu taala, maka dia akan mencintai, dia akan mengasihi, dia akan menyayangi, dia akan suka kepada orang yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, maknanya dia akan mencintai manusia, dia akan mencintai golongan, dia akan mencintai makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kena sayang kepada Nabi, au punya sayang. Masyaallah. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seseorang manusia itu sehingga dia mengasihi aku lebih daripada kasih diri dia, lebih daripada kasih ahli keluarga dia, lebih daripada kasih kedua ibu bapa dia, lebih dia mengasihi seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah. Tapi
aku nombor satu, dia paling sayang. Masya Allah. Satu hari seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar lebih digelar sebagai Al-Faruq, pemisah antara hak dan juga batil. Selepas daripada dia memeluk Islam, maka diikuti juga dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk Islam, Sayyidina Hamzah pun masuk Islam, dan ketika itu Sayyidina Hamzah ajak Sayyidina Umar Al-Khattab, jom Sayyidina Umar kita masuk sembahyang di khalayak orang musyrikin di dalam Masjidil Haram. Maka dia pun sembahyang dengan Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhuma di hadapan semua orang musyrikin yang menyembah berhala. Daripada peristiwa keberanian inilah, kehebatan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar inilah, baginda Nabi memberi gelar Al-Faruq yang memisahkan antara hak dan juga batil. Masya Allah, ini hebat kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu hari dia duduk dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni sayang ke hang. Sungguh ya Rasulullah, sayang ni kira habis sayanglah, melainkan diri aku ya Rasulullah. Aku sayang kepada kamu ya Rasulullah, tapi melainkan diri aku ni aku sayang lagi lah daripada diri kamu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar Al-Khattab, itu bermakna kamu tak beriman lagi kepadaku, kamu tak sayang lagi kepadaku, wahai Umar Al-Khattab. Maka bila dia dengar, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengasihi kamu lebih daripada aku mengasihi diriku ya Rasulullah. Bila dia beritahu lagu tu, dan dia kata, hak ni baru tanda hang beriman kepadaku, wahai Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas daripada mereka memeluk Islam, mereka sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, bahkan mereka menzahirkan kecintaan mereka kepada Allah. Mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cinta kat Nabi ni, Allahu Rabbi, kita cinta tak, tapi tak qasidah apa dah tak tinggal tadi. Masya-Allah. Dia kan qasidah ni kira habis beka, habis out dah. Dan qasidah paling sedap ke Korea tadi kira dia, tapi polmon dan hit tak boleh tinggal lah. Aku dia tak boleh cinta gitu. Masya-Allah. Nah, mau kata serah mic ke dia lah. Dia buat Habib Syekh ni jadi jadi ke dia lah. Masya-Allah. Kan? Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah. Kira mahal. Masya-Allah. Lepas satu qasidah, lepas satu qasidah, kira emah dah. Oi, sayang sungguh kat Nabi. Habis qasidah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Clear dah apa tidak? Habis qasidah, diduduk tang nasi lemak kukui, balas pokok daun sama sang punya kio, sopan telan ganja. Masya-Allah. Tak jadi dekat qasidah saja. Kita tengok bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata sayang dengan Allah, mereka menzahirkan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni bila kita ingat, menyebabkan diri kita ni ingat kepada Allah, ingat kepada kebaikan, akan ingat kepada syurga dan juga neraka. Ni kata rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam satu qasidah dia sebut, Muhammadun basyarun la kal bashari, Muhammadun basyarun la kal bashari, bal huwa kal yaqudi bainal hajat
جاري بل هو كاليقود بين الحجر محمد أشراف الأعراب والعجم محمد أشراف الأعراب والعجم محمد ذكر روح لأنفسنا محمد ذكر روح لأنفسنا. Bila ingat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhu li anfusina, boleh menghidupkan, boleh menyehatkan, boleh hidupkan kembali hati-hati manusia yang mati, yang lupa kepada Allah. Bila ingat kepada Nabi, dandan nak berbaik. Pasal apa? Ni rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok contoh pertama sahabat Nabi yang mana asalnya dilahirkan dalam keadaan kufur, syirik kepada Allah, akan tetapi bila mendapat hidayah daripada Allah, dialah manusia yang pertama di antara 10 orang sahabat dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ataupun Sayyiduna Abdullah bin Quhafah. Nah, Sayyidina Abu Bakar bila kita baca dia punya silsilah keturunan dia, ahli keluarga dia bersangkut dengan tuan ataupun untuk nek Nabi yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Dia sangkut tahu, masya-Allah. Tengok dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah lil Imam Ibnu Katsir, dia cerita satu, masya-Allah. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam, dia juga membawa kesan sampingan kepada apa? Kepada suasana di Makkah Al-Mukarramah. Islam dia ni kira ketua pemuda, kan? Kira ketua, boleh dikatakan orang kafir yang disegani pada waktu itu, kan? Ada jawatan. Maka di bawah ni dia punya ada geng-geng dia, antaranya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, di antaranya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, antaranya Sayyidina Uthman bin Affan bin Abdul As radhiyallahu taala anhu. Depa ni asal bukan Islam pun, tapi bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam, maka ke sahabat-sahabat ni tengok Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, dia kata lagu mana ni, pemimpin kita masuk Islam dah, takkan kita nak duduk tangliguk, lebih baik kita ikut pemimpin kita. Maka lepas Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, tiga-tiga orang sahabat ni pun lompat masuk Islam sama. Allahu Akbar, hebat Abu Bakar ni. Bila dia memeluk Islam, disebutkan di awal-awal keislaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu hari dia masuk dalam Masjidil Haram. Bila masuk dalam Masjidil Haram, dalam tu adanya berhala, dikelilingi Kaabah tu ada berhala. Dia pun duduk dalam Masjidil Haram, dia kata, wahai penduduk Mekah, aku ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Quhafah yang dulu asalnya jahiliyah, dulu ni aku kafir, tak beriman dengan Muhammad, tak beriman dengan Allah. Pada hari ni aku nak isytihar bahawasanya aku lompat parti. Masya-Allah. Nah, tu bahasa kita lah, aku dah faham. Aku lompat parti daripada parti yang mensyirikkan Allah masuk kepada apa? Parti yang mentauhidkan Allah. Aku lompat daripada kafir, aku lompat masuk agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Direktnya Nabi kita. Masya-Allah. Bila dia isytihar kata dia masuk Islam, ketika itulah segenap penjuru Masjidil Haram datang mengerumuni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu dia berimbuk dia sampai besar. Masya-Allah. Kita lama jadi Islam ni biasa orang rimbuk jadi besar. Dah pesan dua sebabnya. Pertama darah tinggi, yang kedua darah rendah. Hak tu ya, masya-Allah, paling kemas dah tu. Masya-Allah. Kan? Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia pesan bukan pasal makan banyak, bukan pasal darah tinggi, bukan pasal darah rendah dah, akan tetapi dia pesan disebabkan mengisytiharkan bahawasanya dia dah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan oi. Lepas dia pesan tu terjaga. Lepas dia jaga mak dia pun dah masuk Islam pada, mak dia mai kepada dia Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bila tengok mak dia mai papa dia, apa soalan pertama dia?
Dia kata, wahai ibu, wahai makku, wahai mak kesayanganku, bagaimanakah keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia orang tanya hak dulu. Bagaimana keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad kena rimbuh ke? Muhammad sakit ke? Muhammad patah tang mana-mana ke? Muhammad cedera macam mana aku kena tadi ke? Wahai ibu, cuba bagi tahu bagaimana dan di manakah sekarang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanya mak dia. Maka mak Sayyidina Abu Bakar ni dia kata apa? Wahai anak kesayanganku, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, ketahuilah bahawasanya Muhammad selamat, Muhammad tak dipukul, Muhammad tak disakiti, Muhammad tak calak, Muhammad tak cedera, dan sekarang ini Muhammad berada di Darun Nadwah, yaitu rumah Arqam bin Abi Arqam, yang menjadi markas, yang menjadi tempat, yang menjadi pusat penyebaran Islam yang pertama, yang telah dipelopori oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terletak di Jabal Safa. Muhammad duk tahu ni, wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bila dengar kata Nabi duk tahu, dia kata, mak lah ni bawa cek pergi jumpa Muhammad, nak tengok sendiri. Dengan apa? Dengan mata kepala sendiri dia nak tengok. Masya Allah. Dia pun pergi, mak dia bawa bapa dia sampai rumah Arqam bin Abi Arqam, terletak di atas bukit Safa. Dia masuk rumah, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sihat, relax macam biasa. Bila tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Ya Rasulullah, bila aku tengok wajah kamu ya Rasulullah, segala kesakitan, segala keperitan, segala penderitaan yang aku alami selama ini ya Rasulullah, hilang dengan begitu sahaja ya Rasulullah. Lepas kena rimbuh, ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak usah kata lepas pingsan lah, waktu lepas bagi tidur cari bah. Orang perempuan tak tahulah, orang lelaki dah saudara dia bagi bah, dia cari Aladdin dulu dah lah. Aladdin, nah, pemeti api Aladdin tu, dia kata apa? Kena cucuk dulu, nak bagi lawas berak, banyak cantik dia. Masya Allah. Dia kata, ustaz semayang subuh kalau dia tak buang, dia jadi lagu mana? Semayang pun baca pun tak boleh nak lama-lama. Dia kata perut apa? Perut tu dia pusing, lagu mana tak tahu. Masya Allah. Orang mangkit mayang mangkit orang tidur, doa alhamdulillahilladzi baca ba'dama apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, maha suci Allah, alhamdulillah engkau telah menghidupkan aku selepas engkau mematikan aku bab sementara. Doa dia mangkit-mangkit cari Aladdin dulu, Sarif dulu punya orang. Masya-Allah. Pasal apa? Ni dia kata cinta ni. Allahu akbar. Kan bukan sini dah lah tempat lain ni keladi bagus no hak kan taman serai no hak keladi bagus. Masya-Allah. Nah serai tertah serai no dengan bakar. Masya-Allah. Ni kata sedang bakar tu yang pertama. Yang kedua, dalam peristiwa hijratul Rasul, Sayyidina Abu Bakar ni dia jalan duduk depan, dia duduk kanan, dia duduk kiri, duduk belakang, depan kanan kiri belakang sampai Nabi naik pening tengok dia. Masya-Allah. Nabi kata, wah sedang Bakar buat hang ni pasal apa? Ni bahasa kita lah. Awak hang ni tengok pelik sat depan sat belakang pening ke apa ni? Masya-Allah. Dia kata, ya Rasulullah, bukan dia, aku duduk depan, aku nak jaga kamu, tapi bila duduk depan rasa macam orang duduk main aku belah belakang, aku lari main duduk belakang lah. Bila aku duduk belakang rasa macam orang nak serang belah kanan, aku main duduk belah kanan. Bila duduk belah kanan masa orang nak main belah kiri, aku lari belah kiri lah. Tu aku duduk pusing tu, ya Rasulullah, yang penting kamu selamat. Masya-Allah. Ni Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua. Yang ketiga, satu hari seorang sahabat datang jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia bertanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, boleh tak kamu ceritakan benda hak paling kamu suka atas muka bumi ni? Cerita tengok, bagi tahu tengok. Kalau orang tanya saya, orang tanya ibu-ibu, orang tanya bapa-bapa, agak-agak kita nak list apa? Penuh list tu, petak dan tulis. Punya banyak kita suka. Masya-Allah. Kalau tanya saya juga apa? iPhone 6 Plus, tapi nak beli mahal sangat, 4,000. Masya-Allah. Beli tak boleh beli iPhone, beli iPad jadi ya, 700 ya. Masya-Allah. Kan? Tu pun flash bunyi punya derah. Oh, dia Masya-Allah. Flash dia derah. Ya, ada satu orang sahabat dia beli handphone, dia orang Indonesia. Handphone ni sedia-sedia tukar tiap-tiap bulan juga. Kalah Perdana Menteri tu. Allahu Akbar. Kan? Handphone lebih wang zang ni ya.
Tapi dia punya kamera dia blur. Dia color silver. Silver macam orang celup silver. Kira tengok tu boleh tengok muka kita. Tak ada bawa cermin dah. Masya Allah. Apa betul serempak ke handphone ni. Masya Allah. Dia suruh ustaz. Dia kata dia perempuan. Dia kerja di sekolah yang dah ya. Kan? Bukan markah ya. Ada ni tukang apa. Dia duduk jaga bulan-bulan hari kita hari nikah Hindu mana-mana. Masya Allah. Dan ni dia kerja ayah dia dah. Dia kata ustaz tolong tangkap gambar ni kata. Aiman tolong tangkap gambar sama makcik ya. Ni bahasa kan macam Maharaja Lawak kan. Maklum tengoklah. Sebenarnya dia punya juri dia tu Farah Queen. Mau kasih berapa bintang ya? Dia tarik dia tu. Tu terima dia. Masya-Allah. Makcik tadi pun dah betul lah. Tolong ambil gambar sama makcik ya. Dia tarik tu. Kita pun tak apa dah. Tanya dia makcik dia buat gambar tak nampak pun. Dia kata ini handphone baru. Memang kamera macam tu dia dah. Tapi tak nampak apa kamera baru dia. Masya Allah. Kita pun tak apalah. Dah ambil hati dia. Tekan. Cocak. Tu dia. Bunyi punya darah. Masya Allah. Dia kata dah ambil ada bunyi rupanya. Dia kata makcik tak tahu. Padahal kita ni nak tergelak tak ada. Masya Allah. Banyak benda hak kita suka. Orang perempuan tu sah duk cerita lah Zuliannya lagi pada lagi gelang Pandora semua ada lah. Doraemon semua ada. Masya Allah. Orang lelaki tanya apa? Kasut bola. Sehari pakai kasut hitam. Sehari baju tangan panjang, baju tangan pendek. Sehari dia nak beli vape. Sehari macam-macam dia nak beli. Masya Allah. Tu kita. Tapi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq bila orang tanya dia benda apa yang paling kamu suka, dia jawab 3 benda yang paling suka. Masya Allah. Daripada banyak-banyak nikmat yang ada atas muka bumi, 3 yang dia suka. Yang pertama, aku suka melihat wajah Nabi SAW. Masya Allah. Kan Nabi ni cantik, sega. Allahu Akbar. Dalam satu nasyid disebut bahawa qamarun sidnan nabi qamarun wajamil sidnan nabi wajamil. Nabi ni ibarat bulan. Masya Allah. Wajamil. Nabi ni cantik. Nabi ni sega. Nabi menawan. Sebab itulah aku suka tengok wajah Muhammad. Yang kedua, aku suka anak perempuanku iaitu Sayyidatuna Aisyah jadi isteri kepada Nabi Muhammad SAW. Dua lah. Yang ketiga, aku suka menginfakkan keseluruhan hartaku di jalan dakwah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dia habaq tiga-tiga ni semua merujuk kepada kecintaan kepada Nabi SAW. Sebenarnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq sayang sungguh kepada Nabi SAW sebab mereka ini sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Thawban. Bukan Serban. Serban habagai. Sayyiduna Thawban merupakan khadam pembantu Nabi sampailah Nabi wafat. Dia duduk jaga Nabi SAW. Sayyiduna Thawban radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana dia ni ada masalah, dia akan mai jumpa Nabi SAW. Satu hari dia mai duduk dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ni bila ada masalah ya Rasulullah, aku mai jumpa kamu hilang terus rasa masalah tu. Bila aku derita, bila aku sedih, aku mai tengok wajah kamu ya Rasulullah, hilang terus, jadi seronok terus ya Rasulullah. Yang aku takut pada hari ini ya Rasulullah, andai kata kamu mati, aku mati, dan kamu masuk ke dalam syurga, dan ditakdirkan aku juga masuk dalam syurga, sudah di dalam syurga yang paling tinggi darjatnya, dan aku mungkin akan berada di syurga yang bawah lagi daripada darjat syurga kamu ya Rasulullah. Bermakna di dunia ini adalah tempat kali terakhir aku melihat, menatap, menengok wajah kamu ya Rasulullah. Aku takut tak jumpa kamu dah. Masya Allah. Bila disebut saja lagu tu, Allah pun turun wahyu. Apa dia? Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'a
yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah war rasul, dan taat kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, dan orang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mereka ini akan digolongkan bersama dengan golongan-golongan yang sentiasa diberikan nikmat, yang sentiasa diberikan rahmat, yang sentiasa diberikan kasih sayang Allah. Yang pertama, minan nabiyyin, duduk dengan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, was-syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Allah kata beruntunglah mereka ini. Sahabat ni bila dengar, dia jadi seronok, dia ada harapan nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sayang sungguh kat Nabi kerana sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baru lepas kan, dia ada 2 jam ni, masya-Allah kan. Kalau hari besok tu kita boleh lepas. Ini baru mukadimah, tak masuk ni. Baru mukadimah, masya-Allah. Boleh tak bang? Nah, boleh nah. Alhamdulillah, ni bateri pun banyak ni. Ya, bateri banyak ni. Tunggu bateri ni habis, kita pun habis. Jangan kita dulu habis bateri, hak ni tak habis, kita cerai ya. Masya-Allah. Faham tu? Nah, tu yang kedua. Yang ketiga, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ni sayang tak kat Nabi. Satu hari bila Nabi dah wafat, anak dia beritahu, wahai bapa, Muhammad dah wafat, Muhammad dah meninggal, wahai bapa, ni aku nak beritahu ni. Maka Abdullah bin Zaid dia kata apa? Aku tak percaya Muhammad dah mati, aku tak percaya, dia kata kan, macam rancangan tu betul ke bohong? Hak Isra tu betul ke bohong? Jawab tak betul, kena karam. Tu cerita 3 suku tu, masya-Allah. Tak ada pasal dia pibuh karam, orang tak mau karam dia pibuh suruh tangan ke karam, masya-Allah. Hak tu karam bohong, mono karam tu boh tangli sini meji kita ni boh karam, hak tu boh tahu betul bohong kan? Apa ni? Dia kata aku tak apa nak percaya dengan cerita hang ni. Aku tak percaya kata Muhammad mati. Masya-Allah. Anak dah terang lah kali baru dia percaya atas dasar kecintaan kasih kepada Nabi. Abdullah bin Zaid dia terus angkat tangan, ya Allah, sesungguhnya Muhammad dah wafat, Muhammad dah mati, engkau budakan mataku ya Allah. Sesungguhnya tidak ada lagi pemandangan yang lebih indah, pemandangan yang lebih seronok berbanding dengan melihat wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budakan mataku ya Allah. Selesai dia amin, mata buta tu. Masya-Allah. Pernah nak kita buat lagu tu, jauh sekali dia dapat. Dia kata buta dah, dia kata tak celik buta main masjid, buta kelak tu. Masya-Allah. Kan bukan orang sini dah tempat lain. Ni sini ramai ni 60,000 termasuk malaikat. Masya-Allah. Kan? Atas-atas tu kata ada orang ni beda malaikat dulu. Masya-Allah. Dia kata Ramadan kami main penuh dah, tapi malaikat nak kena mayang tidur. Hak ni kami pergi renggang-renggang sikit, hak kosong-kosong kami dengar rumah tak pada malaikat pun nak mengaji juga. Hak jenis ni pun adalah saridul punya orang. Masya-Allah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita tengok bagaimana seorang alim ulama yang bernama Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Ya, tu pengarang kitab Fadilatul Amal. Syekh Zakaria Al-Kandahlawi seorang al-muhaddis, ulama hadis. Nah, ulama hadis yang berasal dari India. Ya, dari India. Dan Syekh Zakaria Al-Kandahlawi satu ketika dia ni punya sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Allah memuliakan Syekh Zakaria ni, dia punya maqam dia dimaqamkan di Jannatul Baqiyah. Nah, di Jannatul Baqiyah sebelah dengan maqam seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa nama apa. Tapi ni Syekh Zakaria Al-Kandahlawi punya sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para alim ulama bahawasanya Syekh Zakaria Al-Kandahlawi satu ketika kepala dia ni ada penyakit kulit. Bila kepala dia ada penyakit kulit, dia tak boleh tutup dengan kepiah, tak boleh tutup dengan serban, takut lebih teruk lagi penyakit kepala ni. Bila dah kepala dia kena penyakit kulit, dia pun teriak.
Bila dia teriak, anak murid dia tanya, wahai tuan syekh, wahai tu guru, pasal apa yang kamu teriak? Sebab apa yang kamu teriak ni? Maka dijawab oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, aku teriak bukan pasal sakit kepala ni. Aku teriak disebabkan aku tak boleh pakai serban seperti mana Nabi SAW. Tak boleh pakai serban, meneriak. Masya Allah. Ni siapa dia? Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih. Nah, yang keempat, kita tengok bagaimana Al-Imam Al-Bukhari. Kita sebut satu-satu. Imam Bukhari seorang ulama hadis yang dilahirkan di Bukhara, belah Iran, belah mana kan? Yang mana Iran merupakan negara yang menjadi pusat kepada Syiah laknatullah. Syiah Malaysia banyaklah Syiah, hak ikut Syiah banyak, masya-Allah. Tanpa dia sedar dia ikut Syiah. Ada ni pun ya, tak apalah ada. Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih punya sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tak sempat hidup dengan Nabi. Kata ulama, setiap kali dia nak bacakan hadis Nabi, dia akan sembahyang, dia akan mandi dan akan sembahyang sunat 2 rakaat terlebih dahulu nak memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Al-Imam Al-Bukhari. Yang seterusnya Imam Malik, guru kepada Al-Imam Syafi'i. Imam Malik pengarang kepada kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta, kata ulama, Imam Malik ambil masa nak karang Al-Muwatta selama 40 tahun. Kitab Muwatta satu ya, masya-Allah. Kita 40 tahun tolak 20 tahun lena, masya-Allah. Tu lena hak malam. Hak 20 tahun lebih gitu lena dan masjid. Kan dia sembang merapu, duk apa macam-macam lah. Kira kita ni jauh beza dengan Imam Malik tu, termasuk saya pula, masya-Allah. Imam Malik ambil masa 40 tahun karang kitab Al-Muwatta, masya-Allah. Yang mana dalam kitab Muwatta tu lebih kurang kata ulama lah mengandungi 1700 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Imam Syafi'i semangat sungguh-sungguh nak menuntut ilmu, dia berjaya mengkhatamkan, dia berjaya menghafaz keseluruhan kitab Al-Muwatta 9 hari 9 malam clear, masya-Allah. Kitab Muwatta 1700 hadis, kita kuliah ayyuhal kafirun baca kepala tak jumpa, masya-Allah. Kama wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud wala ana. Dia kata buat panjang lah kau baca ni Quran mana blok ni dia baca panjang sangat, masya-Allah. Baru qul ya ayyuhal kafirun balik awal timah, masya-Allah. Pasal apa? Lupa. Allahu akbar. Tapi Imam Syafi'i 9 hari 9 malam 1700 hadis lebih khatam dekat dalam-dalamnya, masya-Allah. Ni kata apa Imam Syafi'i ni. Imam Malik adalah mufti kerajaan Madinah, mufti negara Darul Hijrah, negara hijrah, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Sayangnya Imam Malik kepada Nabi, sepanjang dia menjadi mufti di Madinah Al-Munawwarah, Imam Malik tak pernah pakai kasut, tak pernah pakai slipper berjalan di tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Pasal apa? Jasad Nabi duduk di bawah tanah Madinah Al-Munawwarah. Allahu akbar. Pertama. Yang kedua, Imam Malik tak pernah qada hajat dalam Allahumma salli ala Muhammad, dalam negara Madinah Al-Munawwarah, melainkan dia akan keluar daripada Madinah, dia qada hajat, masuk balik, masya-Allah, tak buang najis di dalam tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, Imam Malik radhiyallahu taala anhu tak pernah menaiki tunggangan di bumi Madinah, sekali pun tak pernah. Naik unta pun tak, kuda pun tak, keledai pun tak pernah naik. Pasal Nabi ada di Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya Imam Malik bila nak baca hadis, dia akan mandi sunat 2 rakaat lah. Dia akan mandi sunat dulu, masya-Allah. Bila mandi sunat, lepas tu dia akan sembahyang sunat pula, masya-Allah. Dia akan mandi sunat, dia tak sembahyang sunat, dia mandi sunat, lepas tu dia akan apa? Pakai pakaian yang paling cantik, pakaian yang paling segar, masya-Allah. Dia pakai baju elok, pakai jubah, pakai serban apa semua cantik, dan dia pakai minyak wangi. Allahu akbar.
Lepas pakai minyak wangi, dia akan pesan kepada anak murid dia supaya apa? Supaya pergi semua minyak wangi di tempat yang dia nak duduk baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Sayang kepada Nabi melebihi segala-galanya. Sanggup sampai taala. Masya-Allah. Kita duduk saja-saja baca hadis agak-agak duduk lah. Kan? Agak-agak lah bukan sini dah lah, tempat lain lah mereka. Masya-Allah. Kan, baca hadis kitab 40 Jalan ke Syurga Ustaz Zamri Hashim sebelah. Hadis pertama menuntut ilmu membaca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembang balik apa? Minum ayam kopi baru sambung pula. Masya-Allah. Baca hadis macam ada. Kadang-kadang baju pun tak pakai, perut tu dia selambak dia duk main. Allah Rabbi, tak ada seperti mana ulama terdahulu mereka cinta kepada Nabi sampai tahu ni baca hadis. Masya-Allah. Kita hari ni berapa hadis dah baca? Kita buat gerak jari sinar harian mesti baca dah. Tak baca dia pening kepala. Dia kata tak leh nak ulas langsung lagi. Duduk kedai kopi kalau tak baca sinar harian dia jadi pening. Dia jadi kira tak boleh jadi ahli parlimen hari itu. Masya-Allah. Paling orang sinar harian mau setengah muka surat tu mau clear. Masya-Allah. Kadang-kadang dia boleh khatam sahabat dah khatam. Allah Rabbi. Sebelum subuh sampai dah putusan Malaysia kan. Orang India melepang tu dia langgan bulanan peminat setia. Masya-Allah. Dia balik keluar bulan subuh pukul 6 dah ada dekat rumah dia buka tu dia putusan Malaysia terbentang dia baca satu harfun ila harfin, satu huruf ke satu huruf semua dia hafal habis. Bayang subuh mertik semua kena roti canai semua. Lepas tu dia baca apa? Kosmo lah, baca lah keluar lah kosmo. Clear baca, clear habis. Masya-Allah. Masuk pukul 10 dia pergi kuliah boha. Kuliah boha kedai makan, bukan kuliah boha masjid ni. Kuliah boha kedai makan, dia balik apa? Sinar harian pula. Talaqi sinar harian ni dengan Tok Syekh Google kat teman-teman dia bawa. Masya-Allah. 3 lah. Mai hak nombor 4 mana? Sebelum zuhur, sebelum zuhur dia bubuh lagi. Bubuh apa pula? Metro. Masya-Allah. 4 dah dia bubuh metro clear habis. Lepas sembahyang zuhur dia baca pula New Street Time. Orang putih lah baca 5 lah. Allahu Akbar. Habis tu sebelum masak dia baca pula sahabat Cina baca Allahu Rabbi kan cungcang dia baca Quran dia orang faham. Masya-Allah. Habis tu lepas maghrib dia balik dia tengok Ustaz Imam pakai violin dia tak main violin contoh kan violin doa dalam hijau hari itu dia kena gabung sekali. Masya-Allah kan supaya tidak menimbulkan fitnah. Masya-Allah. Contoh jangan marah. Nah tak apalah dia balik dia baca apa? Dia balik baca sahabat India pula kan Mirenam Shahrukh Khan contoh lah. Dia baca apa India clear 7 Allahu Akbar. Sebelum tidur dia baca lagi majalah Anjung Seri nak landscape rumah bab macam mana. Masya-Allah baca Anjung Seri. Habis Anjung Seri penutup dia baca majalah Mangga. Majalah Mangga. Ingat ke keluaran Jabatan Pertanian? Bila buka rupanya keluaran Jabatan Haiwan Malaysia. Pasal apa? Hak duduk dalam tu orang tapi pakai baju macam beruang. Masya-Allah. Buka tang dia buka tang ni 8 jenis buku sahabat dia boleh baca tapi satu hadis dia tak boleh baca. Walaupun hadis tu dia punya matan dia terlalu pendek. Ni kata apa ni? Sayang kat Nabi. Nah, jadi benda. Jadi di antara siapa yang sayang kepada Allah, dia akan mengasihi manusia yang paling dikasihi oleh Allah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata ulama, sayang kepada Nabi, cinta ni ada 3 jenis cinta. Ya. Cinta ada 3 jenis cinta. Yang pertama cinta kerana memuliakan. Maksud dia tu mana? Cinta kepada ibu dan ayah. Kita cinta kat mak ayah kita sebab kita memuliakan mereka, mak ayah. Yang kedua cinta disebabkan kasih dan sayang. Contoh lagu mana?
kata ulama iaitu cinta kepada anak-anak dan keluarga. Kedua. Yang ketiga, cinta disebabkan mengharapkan kebaikan dan keuntungan. 3 jenis cinta. Maka ulama buat kesimpulan yang disebutkan oleh Ibnu Battal dan juga Qadhi Iyad rahmatullahi alaihim, bahawasanya bila mana seseorang manusia itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna tiga jenis cinta ini ada dalam diri dia. Masya-Allah, ni hebat lagi. Sayang kat Nabi sekali ya, seorangnya sayang kat Nabi, tapi tiga jenis cinta ni kata Qadhi Iyad dan juga Ibnu Battal ada dalam diri orang tu. Masya-Allah, ni yang pertama. Yang kedua, disebutkan cinta kepada Nabi terbahagi pula kepada 2. Yang pertama fadlun, yang kedua fardun. Nah, cinta fadlun satu, cinta fardun satu. Apa dia? Cinta fardun ialah wajib mengikuti keseluruhan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan percaya apa yang dibawa oleh Nabi. Kita ikut, percaya, tak komplain. Itu tanda cinta fardun, nama dia. Yang kedua kata ulama, cinta fadlun. Cinta fadlun iaitu mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak langkah orang yang mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ada 2 jenis cinta kepada Nabi kata ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu pesanan pertama. Siapa sayang kepada Allah, dia sayang kepada manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dia kata wa man ahabbahu Allah taala ahabba ma ahabba fillahi taala. Yang kedua, siapa yang sayang kepada manusia yang dikasihi oleh Allah, dia sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi, dia beriman kepada Nabi, maka apa? Dia akan ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Dia akan mencintai, dia akan menyukai, dia akan mengasihi sesuatu amalan tidak lain dan tidak bukan mengharapkan keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dia buat apa pun semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sahabat Nabi, dia ikut semua apa hak Nabi buat kerana apa? Satu, nak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Yang kedua, nak ikut akhlak Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh siapa dia? Sayyiduna Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab iaitu Abdullah bin Umar ni sayang sungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi orang lain. Dia sayang sungguh-sungguh, masya-Allah. Yang pertama disebutkan di antara perkara yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tanda dia sayang sungguh kepada Nabi. Yang pertama, bila dia melintasi rumah Nabi, dia lalu rumah Nabi. Bila dia lalu depan rumah Nabi, dia akan pejamkan mata. Dia tak mau tengok dah rumah Nabi, bukan pasal benci. Kerana apa? Bila dia tengok saja rumah Nabi, dia akan rindu, teringat Nabi masih hidup lagi. Masya-Allah, waktu tu Nabi dah mati dah. Punya rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu depan rumah Nabi, pejam mata lah. Masya-Allah. Kasih sungguh Abdullah bin Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah pun tak boleh tengok. Kita sayang tak kat mak dah? Sayang kat mak ayah kita? Sayang tak dekat jiran, menantu, bapa, mentua, mak mentua? Sayang. Pernah tak kita lalu depan rumah mak mentua kita? Contohnya, rumah mak mentua duduk belah kanan, kita naik kereta duduk belah kiri, lalu depan rumah mak mentua, kita kali pejam mata, kereta kita dah depan. Kata sayang lah, contoh lah. Bawa itu 160 contoh muda tengok rumah mentua kan, kita naik balik Lebuh Raya Utara Selatan, rumah mentua tepi apa? Tepi Lebuh Raya. Nampaklah ni rumah mentua baru ni nak pergi ke Sungai Petani. Oh,
teh nak rumah betul bah kena kita pun kali tanda sayang lah. Tengok pejam mata tak boleh tengok dah kalau mak mentua meninggal dah rindu kalau tengok dia nampak mak mentua duk kukuhnya, nampak mak mentua duk balong kodon apa semua buah pelenggang tu, dia tak boleh tengok dah. Dia tengok dia pejam mata celek-celek duduk hospital Sungai Petani. Masya-Allah tu tak sedih nama-nama dengan babnya tu. Masya-Allah kan tak kira duk bibat sungguh tak pasal-pasal ni semua ustaz tu punya kerja ni dah lah apa-apa gitu memang dia suruh kita bawa kita pejam mata oleh aku pula di ICU dia semangat dia duduk rumah. Masya-Allah nak bagi tahu apa kasih sampai tahu tu. Masya-Allah yang kedua Abdullah bin Amr bila orang sebut dia Muhammad habis teriak tu. Masya-Allah sebut nama Nabi teriak tu. Kita teriak ni hak di Bali baru ni oi dia teriak dah dengar terutamanya orang perempuan. Masya-Allah ya. Pasal apa? Pasal malam tu ada cerita apa? Kunci hotel he. Oh, awak nak tahu tak? Masya-Allah. Daripada saya dulu muda-muda, dari muda lah. Yang dulu muda lagi lah. Daripada budak-budak tak nikah lagi, sampai lah ni anak seorang Hindustan tengok mesti teriak lah. Bukan saya lah, orang ni. Masya-Allah. Kan malam tu dia tengok Hindustan kan apa dia? Kajul Pretty Zinta Syahrukhan ni Syahrukhan. Masya-Allah pasal dia Masya-Allah kan Kajul ni dia punya nak tiru macam Rani Mukherjee tu ya kan. Rani Mukherjee kan dia suka pakai cekak tak lihat kan dia suka pakai cekak tak lihat dia tubuh tengok dia punya terima dia lah. Masya-Allah kebetulan esok tu dia bawa Kajul pun nak tiru sama nak bagi sama dengan Rani Mukherjee ni kan. Ini cerita sampingan di kalau kata memang orang ni tak tahu Allah bin Amr ni kan bagi faham. Masya-Allah ya hujan mati kita mati ya dan kita mati kita terus. Masya-Allah tak apalah Kajul man bila Kajul man Syahrukhan tengok plate dah lah rambut pendek dekat ni kan kadang-kadang duduk baru menang dah tahu. Masya-Allah dia apa dia gelak kat Kajul. Masya-Allah Kajul pun teriak, dia pun pergi lari duduk tang bangku panjang maq'adun, bangku panjang. Masya-Allah. Rani Mukherjee pun main nak ambil hati Kajul takut berasa dah lah kawan-kawan. Masya-Allah. Lepas tu Syahrukhan pun main sembang apa tak bahasa dia bala dia bukan apa faham lah. Dia pun santai dia. Baca apa. Dia pun peluk Kajul, lepas tu Rani pun nak pegang dah, tapi dia kata dah depa ni peluk dah. Biar aku belah dulu kacau potong lain tu dah. Dia pun pi Syahrukhan hak belah ni peluk Kajul, belah ni sambak tangan Rani Mukherjee. Oh dia teriak tu tak salah. Allahu Akbar. Tambah metang lagu tang apa? Kajul naik apa? Kereta api tu nak tinggalkan Syahrukhan. Masya-Allah. Dia boleh hafal pula trademark daripada mana. Dia katok lagu tu, kawan tak ada lagu tu, dia pusing tang hidung. Allah Rabbi. Dia buat pula nampak long malam tu. Teriak dua-dua. Masya-Allah. Hindustan yang Syahrukhan. Esok tu pula pukul 2 kan. Betul saya kebetulan tengok kebetulan apa model kuliah malam ni kan tengok 2 minggu lepas. Masya-Allah. Cerita apa? Kalau Honaho ya, kalau Honaho Syahrukhan, Saif Ali Khan, Pretty Zinta. Ni 3 orang ni juga saya minatnya. Masya-Allah kan. Apa dia? Syahrukhan ni nama dia Aman kan. Aman, nama dia Aman, kendaraan dia orang bagi Aman. Dia sanggup korbankan cinta dia untuk sahabat dia Saif Ali Khan. Dia juga dia nak peguh ni apa Pretty Zinta dengan Saif Ali Khan. Dia suka tapi dia tak boleh nak teruskan pasal dia sakit tak lama lah 2 bulan dia ada lagi. Masya-Allah. Oh kita tengok bagusnya Syahrukhan. Ni kita dia bayar mata dia tu. Masya-Allah. Lepas tu Saif Ali Khan nak lari hati Pretty Zinta, dia ajak pergi kelas menari tu ya. Kelas menari maklum buat dulu buat barok dia tengok bukan ini dah ada di luar rumah ada lagu gue. Masya-Allah ya sambil duduk pusing tu kan Razana Syahrukhan dia duduk atas tembok orang tu duduk atas tu dia tengok kawan hidup nari di bawah kan. Apa tu dia main tak pusing lagu lah tu. Syahrukhan dia atas tembok tu dia pun mulalah nyanyi har garib dar rahi hai wo zindagi चाहे कभी कभी है रूप जिंदगी हर पल यहाँ. Oh dia dandan turun beru. Apa? Hindustan dia pasal. Masya-Allah. Tak cukup takat tu, dia buka dah CD
hak lama-lama cerita mana Amir Khan dekut. Masya-Allah. Malam tu nak kahwin Amir Khan tunggu dah dia punya markah dan naik kereta accident gedebung kaki patah kaki putih. Allahu Akbar. Cinta punya pasal cinta itu buta. Kudu pun kahwin dah. Masya-Allah. Kan dia apa? Dia ada lagu dia tu. Apa dia tu? Khusya arham sihdi hai fir bhi chup ke rehti hai. Oh dia mulut Masya Allah. Hindustan tak boleh teriak. Lebih baik tukar khusya arham tu bagi jadi apa? Bagi jadi tasbih zikir kepada Allah ayat mata keluar baru keluar. Masya Allah. Baru pada zikir tu benda yang disukai, benda yang dicintai oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukar jadi zikir. Kan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi zikir ni ayat mata keluar ganti dengan Hindustan ni hak makruh. Masya-Allah. Boleh dah. Siapa sayang kepada Nabi dia akan buat benda yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Abdullah bin Umar sebut nama Nabi ya. Masya-Allah. Yang keempat dia punya sayang kat Nabi, dia buat apa saja hak Nabi buat tak pernah tinggalnya. Yang keempat Abdullah bin Umar bila dia naik haiwan tunggangan dia sampai di satu tempat dia akan turun cek haiwan tunggangan, lepas dah cek semua dah dia akan naik balik haiwan tunggangan, dia meneruskan perjalanan sampai tu dia turun dia akan buat macam tu. Masya-Allah. Sahabat tanya, wahai Abdullah bin Umar, pasal apa hang buat macam ni? Sampai tangi turun lepas tu naik, sampai tangi turun lepas tu naik, pasal apa cerita? Maka Abdullah bin Umar dia kata apa? Ketahuilah aku buat perkara ini kerana ketika mana Muhammad masih hidup, aku tengok Muhammad sampai di tempat ini, Muhammad turun cek haiwan tunggangan, dah habis cek Muhammad naik, Muhammad teruskan perjalanan, maka aku nak ikut bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Sampai tahun tu dia ikut. Masya-Allah. Ini yang keempat. Yang kelima Abdullah bin Umar satu hari dia pergi ke pasar. Pergi berkanak kanak kan. Dia pergi beli buah tembikai. Nabi suka makan buah tembikai. Buah tembikai susu, buah tembikai Allah Alam disebutkan dalam kitab buah tembikai. Derian tak ada lagi dah dalam hadis pun Nabi suka makan derian, tak ada kita kat dah tapi boleh makan derian. Tak bid'ah, bid'ah hasanah, bagus, tak ada masalah apa. Ni makan derian pun bid'ah dalalah terlalu. Kan? Hak kata bid'ah tu dia bukan dekat telan derian dengan pokok derian dia tanam dekat rumah dah, tapi dia kata kita buat bid'ah lah. Contoh nak dipaham. Dia pun beli buah tembikai, bawa buah tembikai tu pergi makan bawah sepohon pokok yang besar. Dia makan, tiba-tiba sahabat tengok, sahabat tanya, wahai Umar, pasal apa hang makan buah tembikai, buah pokok ni tak ada tempat lain di rumah pun boleh makan. Dia kata, wahai sahabat, sesungguhnya waktu Muhammad hidup, aku tengok Muhammad makan buah tembikai, buah pokok ni, maka aku pun nak ikut macam mana Muhammad buat kerana aku sayang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia, baik tak tu. Masya-Allah. Kita ikut dah orang hak kita sayang, ikut pak mentua kita, arwah pak mentua dulu. Bukan sini dah, tempat lain. Apa dia? Balok rokok daun sambil bah main kira bawah pokok ceri. Hak tu kita ikut. Oh, dia kata hal ni pak mentua aku tak nak tinggal dia tak. Masya-Allah. Ikut hal tu dah. Kan? Apa kata kita ikut sunnah Nabi, makan buah tembikai. Ikut sunnah, bah-bah tak ada masalah apa. Masya-Allah. Ni Abdullah bin Umar yang kelima. Yang keenam, Abdullah bin Umar bila mana dia melaksanakan ibadah haji, dia akan wukuf di Arafah, di tempat yang Nabi wukuf waktu Nabi beribadah haji. Tempat tu Nabi pijak, tang tu lah dia pijak buat wukuf di Arafah waktu buat haji. Ni Abdullah bin Umar. Yang ketujuh Abdullah bin Umar
bila mana melaksanakan ibadah haji, dia akan pakai kasut ataupun slipper, sebiji macam slipper Nabi SAW waktu Nabi melaksanakan ibadah haji. Tak pernah tinggal walaupun sekali. Semua hal kecil-kecil ni dia buat belakang. Masya Allah. Ni terutamanya orang lelaki lah. Orang perempuan pun boleh buat juga benda yang disukai oleh Allah. Kalau dia sayang kat Nabi, dia sayang kat Allah, maka orang perempuan ataupun para isteri dia akan buat benda yang mendatangkan keredaan Allah, keredaan Nabi, dan juga membahagiakan suami dia. Pasal sayang kat Allah, sayang kat Nabi, dia akan buat benda hal baik. Nah, satu hari Nabi duduk sembang dengan siapa? Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, anak kesayangan Nabi SAW. Sayyidatuna Fatimah adalah hasil daripada perkahwinan Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah bintul Khuwailid, isteri pertama Nabi SAW. Yang mana Sayyidatuna Fatimah ni anak perempuan kesayangan Nabi, anak bongsu Nabi yang Nabi cukup sayang. Sehingga kalau bukan takat Nabi sayang, Allah juga memuliakan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nah, ni bukan cerita saya Syiah lah, orang Syiah lah apa Ustaz ni disebut kat Fatimah Az-Zahra ni. Dah nah abang kata ni apa benda yang Allah suka ni. Nah, disebutkan oleh Khadijah bintul Khuwailid ketika mana aku mengandungkan Fatimah. Aku mengandung Fatimah dalam perut. Di antara karamah yang Allah bagi kepada Fatimah, bila mana aku mengandungkan Fatimah, aku tak pernah rasa sakit walaupun sekali. Masya Allah, ni hebat Sayyidatuna Fatimah. Yang kedua, kata Sayyidatuna Khadijah, bila mana Muhammad keluar rumah, Nabi keluar rumah, lepas daripada Nabi keluar rumah, aku boleh berbicara, boleh bercakap dengan Sayyidatuna Fatimah yang mana berada di dalam kandungan. Ni karamah dia, Masya Allah. Bak karamah ni jangan dia tikai Ustaz ni sesak apa. Dah ni benda hak Allah nak bagi, dia bukan kira tak apa. Benda hak luar biasa Allah nak bagi, dia tak kira tu syekh ke, tak tu syekh ke, orang biasa ke, siapa ke, Allah nak bagi, dia akan baginya dengan tikai. Masya Allah. Tu yang kedua. Yang ketiga, satu hari Nabi kata Sayyiduna Jibril alaihi salatu wassalam turun memberikan tufah, sebiji buah apple. Nabi Jibril turun bagi buah apple dan aku makan buah apple tadi. Bila aku makan saja buah apple tu, selesai makan, aku berjima dengan Sayyidatuna Khadijah isteriku. Bila dah berjima apa semua dah, maka lekatlah, mengandunglah Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Maka kata Nabi, bila aku rindukan kepada wangian syurga, aku akan memeluk ataupun aku akan mencium tubuh badan Fatimah radhiyallahu taala anha. Maksudnya dia boleh jadi tubuh badan Sayyidatuna Fatimah macam wangian syurga Allah Subhanahu wa taala. Hebat, masya-Allah. Anak kita benar. Anak kita termasuklah anak saya ni kita cium buah. Tak buah hamil kan dia. Kalau dia cakap dia kata ni bupak dulu baru mandi je tak main kat saya. Nah, puas, masya-Allah. Tapi Sayyidatuna Fatimah tu kelebihan dia. Yang keempat, kata Khadijah bintul Khuwailid, bila mana aku melahirkan Sayyidatuna Fatimah, ada dua keajaiban yang Allah tunjuk. Yang pertama, bila dilahirkan, aku melihat Sayyidatuna Fatimah seperti mana sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku melihat tangannya seperti mana sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karamah Sayyidatuna Fatimah. Baik, satu hari Nabi duduk dengan Sayyidatuna Fatimah. Nabi cerita, wahai Fatimah, ada bahawasanya nikmat syurga macam ni, nikmat syurga macam ni, indah syurga macam ni, apa semua Nabi cerita. Bila Nabi cerita, Sayyidatuna Fatimah dia seronok ni, cerita bab syurga, dia seronok apa semua. Dalam dia duduk seronok tu, Nabi kata, wahai Fatimah, kamu nak tahu tak ada seorang perempuan yang akan masuk syurga lebih awal daripada kamu, wahai Fatimah? Tahu ke tak? Fatimah bila dengar ada perempuan lain masuk syurga lebih awal pada dia, dia teriak terus. Masya Allah. Dia teriak terus. Pasal apa? Kalau boleh dia ni nak jadi perempuan yang pertama masuk dalam syurga. Ni kata orang yang baik. Allahu Akbar.
Beza dengan kita main masjid kalau suah depan kosong. Tak apalah, abang haji bila. Abang haji janji kita bayar jemaah. Janji jemaah. Dia duduk cara janji ya. Masya-Allah. Ya, janji jemaah tak apa abang duduk depan saya duduk belakang. Tak apa pahala macam mana. Dia kira lalu. Masya-Allah. Sedangkan kata ulama, kita mendahulukan orang lain dalam benda-benda yang baik. Contohnya tempat depan kosong. Kita tolak kawan kita, tak apa hang nak dululah, aku duduk belakang tak apa. Hukum dia makruh. Masya-Allah. Kita hak kena pergi dulu. Masya-Allah. Kan kosong tak apa. Tapi jangan kalau kawan tu dah dulu kita pergi tarik tak faham duduk belakang aku duduk depan, tu jadi dosa balik. Masya-Allah. Ni benar kosong masuk terus. Masya-Allah. Kan tentu. Tak apalah, dia teriak. Bila dia teriak, dia tanya terus Nabi, ya Rasulullah, tang mana rumah perempuan ni, di mana rumah dia, bagaimana perangai dia, apa semua. Nabi kata, wahai Fatimah, rumah perempuan ni di Jabal Uhud, 3 kilometer daripada Madinah Al-Munawwarah. Rumah dia tahu. Masya-Allah. Bila dengar kata mangki, cuih, betul baik. Masya-Allah. Cuih ni kira pi terus segera lah pi, tak tunggu dah. Masya-Allah. Pi rumah perempuan tu. Bila pi dia retuk bagi salam. Ni ada nak bagi tahu. Pi rumah orang bagi salam. Bagi salam dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak panjang saya. Assalamualaikum. Bagi salam. Jawab sebut dengan elok. Orang kita bagi salam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alif lam tak ada. Dia pergi salam terus. Assalamualaikum. Hak dalam makmah dulu dalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah jawab dikemas ya. Masya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jawab, hak dalam dia jawab. Bila perempuan dijawab, dia buka pintu, dia kata, "Kamu ni siapa dia?" Puan ni siapa dia? Dia kata, "Saya Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Perempuan ni dia kata apa? Oh, Fatimah anak Muhammad. Tanpa dia ajak Fatimah masuk dalam rumah. Bila dia tak ajak Fatimah duduk mi dalam hati ni, dah. Macam mana dia tak bagi aku masuk? Aku duduk depan rumah dia dah. Dia tak bagi aku masuk. Masya-Allah. Dia duduk mi dah betul lah. Kan kita pergi rumah orang, kita pergi, dia tanya, "Bang ni nama apa tak?" "Nama saya sekian. Saya AJK Masjid Tambang Geladi." "Oh, tak apa. Lepas tu dia sengak betul lah. Kita kata, "Lah, kenapa dia minta aku bagi masuk ah? Kenapa?" Dia duduk main hati macam tu dah Fatimah pun. Lepas tu bila dia duduk kata hati pasal dia tak bagi aku masuk. Aku ni tetamu dia panggil dia masuk. Perempuan dia kata terus. Dia kata apa? "Fatimah minta maaf dia dah. Saya ni rumah saya suami tak ada. Ingat, rumah saya ni suami tak ada. Lah ni macam ni lah. Fatimah balik dulu. Saya nak minta izin dekat suami saya supaya membenarkan Fatimah masuk dalam rumah." Tu dia ni akhlak dia. Minta izin suami dulu. Kan kita dah panggil tu dia punya rombongan punya duk main. Bukan tak ada kuih tak, kuih apa semua. Dengan rokok lagi pun depa hantar cerak. Orang tua tu balik marah tak ada rokok dia. Tak ada nak apa? Tak ada nak rasmi. Orang dia rasmi lah. Masya-Allah. Dan berlipat kali ganda dosa orang tu lah. Kan? Dia pun balik, Fatimah balik. Ni akhlak dia juga. Yang ketiga, bila orang suruh balik ya. Jangan dia cakap banyak. Masya-Allah. Ni dah main rumah orang, kawan tu tak pergi masuk. Dia suruh balik, kita balik. Ni dah berpegang. Dia kata, "Hani lah aku main rumah kita jumpa akhirat." Tu dia lepas tu balik apa? Ni tak ceria ni. Nama dia. Masya-Allah. Orang tu balik, tak apalah, saya balik dulu. Jangan pergi ribut maki dulu. Ni yang ketiga, dia nak balik. Esok main pula. Bila main esok, Sayyidatuna Fatimah dia tak main seorang, dia main 2 orang. Siapa dia? Seorang lagi buat main Sayyidina Hasan, anak dia Hasan. Yang mana Sayyidina Hasan ni kata ulama daripada mana? Daripada pusat naik sampai ke hujung kepala sebiji macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kata Sayyidina Hasan, masya-Allah. Dia buka pintu, dia tanya dah, "Ni hak lelaki ni siapa pula?" Dia kata, "Ni anak saya, nama dia Sayyidina Hasan." "Oh, macam tu. Tak apalah, puan balik dulu. Esok malam saya nak minta izin dulu untuk Sayyidina Hasan. Pasal semalam saya minta izin untuk puan seorang ya. Lalu puan balik dulu. Agak-agak kita ada guna. Panas tak? Oh, panas. 2 kali main dah hambat balik ni. Masya-Allah. Tapi apa? Nak begitu ada. Masya-Allah. Dari
Esok mai pula kali ketiga kan, mai 3 orang, mai Sayyidina Husain pula. Sayyidina Husain kata ulama daripada pusat sampai ke bawah macam Nabi SAW. Bila depa ni duduk sebelah macam Nabi dah. Allahu Akbar. Ni kata hebat ni kan, mai. Dia kata, oh Sayyidina Husain, dia kata, lah ni balik dulu, esok malam pasal saya minta hak asal dengan kamu ya. Yang Husain saya tak minta. Esok malam pula balik pula kali ketiga. Kalau kita buat terbakar lah rumah kau tu kita buat. Masya-Allah. Dia buat pemain aku pula. Masya-Allah. Dia tak tahu aku Korea menjadi keladi ni. Marah. Tapi dia balik. Esok hari seterusnya dia main. Bila mai dan suami dia izin buat semua dah, masuk dalam rumah, perempuan ni jamu makan, jamu minum buat semua. Dalam dia jamu makan, dalam dia jamu minum. Tiba-tiba Sayyidatuna Fatimah tengok perempuan ni. Nabi kata masuk syurga buat pada Fatimah ni. Dia macam kalang kabut, macam kalang kelibut, sampai tak layan tu Fatimah dengan anak dia sebagai tetamu ni. Punya tak layan sampai kalang kelibut. Masya-Allah. Dalam keadaan tangan dia sebelah pegang bekas ayak kan, kita cawal lah buah ayak, ada ayak, sebelah lagi pegang tongkat, dan dalam waktu yang sama dia selak kain dia sampai ke paha. Masya-Allah. Dia kalut dulu rumah. Fatimah tanya, ni puan pasal apa hak puan kalut kan ni? Dia tak, puan nak pergi mana dengan ayak, dengan tongkat, dengan seksi merah tu ni pasal apa? Dia kata, tak, saya nak pergi tunggu depan pintu rumah, laki nak balik main lah. Tu dia pada tu. Masya-Allah. Sampai tara tu Nabi kata disebutkan sampai tara tu nak memulakan suami dia, nak jaga semua dia punya status isteri salihah. Masya-Allah. Tak apa, dia pun jalan. Fatimah tanya, puan ni saya nak tanya kan, kalau ibu-ibu boleh buat ni arti ibu ya syurga tu masya-Allah, insya-Allah kan. Tapi jangan duk mungkin dia kata aku jamu hang saramah mungkin dia tu mancuh 4 gelen pun tak kira lah. Masya-Allah. Dia abang kita gelak. Masya-Allah. Tak payah orang dia tengok abang kita kena gelak kan. Tak apalah. Dia tanya, wahai puan, dia kata, pasal apa yang puan bawa bekas ayam cawan ni sebab apa? Dia kata, saya bawa bekas ayam ni bukan sebab apa. Bila suami saya balik, dia dapat ayam, saya bagi terus ya, dia tak boleh tunggu dah. Tu dia kata tu. Masya-Allah. Kita laki tipuan ni yang 15 minit lagi ke sampai, kita ambil mayang hajat terus. Masya-Allah. Doa pula dalam sujud tu, ya Allah, bagilah suami aku balik ya Allah. Dia tak minta ayak ya Allah. Kalau minta ayak pun kau gerakkanlah kekuatan diri dia supaya dia mancuh sendiri di dapur. Mayang hajat tu. Masya-Allah. Bukan tidaklah tempat lain tu kan. Tapi perempuan ni kata apa? Dah, aku bagi ayak kat dia. Kalau dia dapat bagi ayak tu, tak boleh tunggu dah. Tu dia hebat tau. Yang kedua, tak apa dah. Tongkat tu puan bawa tongkat. Ni ayam dengan tongkat kau kena menang nak pergi ceramah tau nak. Masya-Allah. Dia kata tongkat ni, saya bawa tongkat ni sebab apa? Sebab bila suami saya balik, dia tengok saya buat benda hal dia tak suka, saya bagi tongkat, so dia katok tengah belakang. Tu dia, bini suruh lagi katok. Masya-Allah. Bapak-bapak agak-agak ada dah bini kita ni. Silat-silat dia katok kita tu. Masya-Allah. Dia kata apa? Nabi kata perempuan ni masuk syurga awal daripada kamu wahai Fatimah. Dia kata kalau laki aku balik tengok buat benda hak dia tak suka, aku bagi dia kayu ni, so dia bagi 3 suku nyawa tengah belakang. Pasal apa? Pasal nak didik aku jadi perempuan yang baik. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga pada Fatimah tanya tu, puan tu angkat kain ke paha tu, seksi tu, aurat tu, tak boleh tu. Masya-Allah. Perempuan dia kata pada, dia kata waktu suami saya duduk di luar tu, dia tengok macam-macam benda yang menaikkan syekh ya. Faham tak menaikkan syekh ni? Menaikkan nafsu syahwat dia. Bila dia balik rumah, tengok saya seksi, tertarik kau memang debor, maka dia main dekat saya lah. Dia akan apa? Dia akan tunaikan permintaan ataupun nafsu dia di luar tadi kepada jalan yang sah, kepada saya, isteri dia. Masya-Allah. Jaga betul tu. Kan, ibu-ibu nak masuk syurga, balik tu dia lagi. Nah, minta kunci kereta awal kat belum abang, saya nak balik awal sikit. Nak buat preparation macam ni, macam hak kita abang lah ni. Kan, silat-silat esok bagi tongkat mimbar pun hilang, pakai dua balik para ibih mola. Masya-Allah. Kenapa nak masuk dalam syurga ni? Bila Fatimah tengok ni, Fatimah balik. Dia kata, wahai ayah, wahai Rasulullah,
sesungguhnya aku tak mampu nak buat macam perempuan tu tu dia nak abang kata apa ni, nak buat benda yang disukai oleh Allah ni ada saja halangan. Maka muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 15 minit sahaja lagi 29 kita berhenti. Lihat 29 kita berhenti. Itu sebenarnya nah Sayyidatuna Fatimah punya cerita hak perempuan tadi masuk dalam syurga. Nabi kata lebih awal pada kamu. Antaranya benda yang disukai oleh Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga iman ataupun tauhid kita. Ni hak penting ni. Kan Allah sebut wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama ataupun pegangan cara hidup lain selain daripada Islam, maka kami takkan terima. Kita tengok seorang perempuan di antara wanita yang dijamin syurga, iaitu Asiyah binti Muhazin, isteri kepada Fir'aun laknatullah. Asiyah ni bini Fir'aun. Kan Fir'aun laknatullah seorang raja yang cukup zalim, seorang raja yang cukup jahat. Sehingga kan satu ketika Fir'aun ni dia ada tok bomo dia. Kan dia ada, bukan tok bomo teropong lah, tak tahu lah tok bomo apa, tapi tok bomo dukun dia lah. Bila ada masalah apa-apa, dia akan pergi rujuk untuk bomo VIP dia ni lah. Masya Allah. Satu hari dia ada masalah, lebih tanya dengan Tok Bomo ni, maka Tok Bomo ni kata, wahai Fir'aun, hang nak tahu tak bahawasanya ada seorang bayi lelaki yang akan lahir, yang bayi inilah yang akan menjatuhkan kerajaan yang kamu kuasai sekarang ini, wahai Fir'aun. Hang nak tahu? Masya Allah. Maka Fir'aun ni dia percaya dengan Tok Dukun ni, maka semua budak lelaki pada zaman tersebut dibunuh tu. Pasal apa? Takut hak Tok Dukun ni beritahu. Ditakdirkan oleh Allah, satu hari Asiyah duduk di satu taman. Kan? Duduk di satu taman, dia ada bodyguard dia. Isteri menteri mesti ada bodyguard. Kan? Kadang-kadang bukan dia menteri, ulun macam dia menteri lah. Masya Allah. Contoh jangan marah. Tak apalah, dia duduk di taksi tu. Bila duduk di taksi, duduk relax apa semua, tiba-tiba dia nampak dalam sungai tu ada satu bekas, ada satu bekas doanya. Dia pun kata pembantu, ambil dah bekas tu, kau ada benda. Angkat lah, tengok seorang bayi, seorang baby lelaki yang comel loteng. Masya Allah. Dia pun bila tengok bayi ni comel loteng, dia pun angkat, bawa balik masuk dalam istana Fir'aun. Bawa masuk tu dalam istana Fir'aun. Masya Allah. Bila Fir'aun tengok, Fir'aun kata, aku nak bunuh budak ni, takut sekali dia yang menjatuhkan kerajaan kita apa semua. Maka Asiyah dia guna nada suara yang paling rendah, yang paling bawah, nak pikat hati suami dia. Masya Allah. Kan macam kita mengaji taranum, do re mi fa sol la ti do. Jawab tinggi yang mata lu tahu kandor muka. Kalau do atau qarat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia gunakan dua paling bawah ni. Dia kata, bang, kita ni kahwin tak ada anak. Kita ni kahwin tak ada anak. Mungkin bila kita jaga budak ni, dia akan bagi kebaikan kepada kita, bang. Dia sebut itu. Maka Fir'aun dengar-dengar dan jadi ceroy. Masya Allah. Bini dia guna hak paling bawah. Ni laki pergi serang M16, kita pipuh bom C4 meletup. Masya Allah. Ingat guna hak paling bawah dia. Fir'aun berkata, tak apalah, hang nak bela-bela. Maka Asiyah pun memberi nama Musa. Beri nama Musa. Nama Musa. Dia pun bela sampai besar. Maka satu ketika Fir'aun dia mengaku kata dia ni Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi yang kamu kena sembah. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mencampakkan keimanan dan hidayah dalam diri Asiyah. Dia tak percaya kepada suami dia. Dia tak percaya kepada suami dia Tuhan. Dia dah beriman dah kepada Allah, dah beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka waktu tu Fir'aun dia tangkap bini dia. Masya-Allah.
Dia tangkap bini dia, ikat tangan, ikat kaki, lalu diheret di tengah padang pasir, dijemur, diseksa dan sebagainya. Ditakdirkan oleh Allah ketika mana Asia, orang seksa dia, orang suruh dia keluar daripada Islam supaya ikut suami dia, mengaku kata suami dia Tuhan. Asia tetap tak mau, tetap beriman kepada Allah, tetap jaga iman dan tauhid kepada Allah. Ketika itulah Asia diseksa dan diseksa sehingga akhirnya ketika mana Asia nak menghembuskan nafas terakhir, dia berdoa, ya Allah, sediakan kepada aku satu rumah di dalam syurgamu ya Allah, sediakan kepada aku sebiji rumah di dalam syurgamu ya Allah. Dia doa sebelum dia nak mati. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawasanya sebelum daripada Asia menghembuskan nafas yang terakhir, ketika mana dia nazak, dia nak mati, ketika itulah Allah menzahirkan istana, Allah menzahirkan mahligai, Allah menzahirkan kediaman yang akan didiami oleh Asia di dalam syurga Allah. Bila dia tengok rumah dia dalam syurga, ketika itulah menghembuskan nafas yang terakhir, wa antum muslimun, mati di dalam iman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Asia, masya-Allah, jaga ni laki maguluhan tak beriman juga. Allahu akbar, hebat Sayyidatuna Asia radhiyallahu taala anha. Pasal ni macam-macam jenis pahaman pada ulama, masya-Allah. Antaranya Syiah laknatullah. Dan pokok Syiah ni pokok hak paling celaka, hak paling jahanam atas muka bumi Syiah. Sehingga akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, Asy-Syi'atu war-Rafidhatu akhtar min al-Yahud wan-Nasara. Kata Imam Al-Bukhari bahawasanya Syiah Rafidah ini terlebih jahat, terlebih samsik, terlebih teruk, terlebih bahaya minal Yahud wan Nasara, daripada Yahudi dan juga Nasrani. Menang Syiah lagi teruk, masya-Allah. Syiah ni Allahu akbar, masya-Allah, daripada awal sampai ke habis lingkup belakang. Kita tengok dari segi akidah, dari segi hukum fiqh mereka, dari segi akhlak mereka, hancur lebur, tak sama seperti mana yang mereka agung-agungkan. Tak sama, masya-Allah. Ni kita pokok Syiah ni ada sungai tadi Syiah. Ada? Tak ada. Ada Syiah belah ni tolong keluar. Ya, ada Syiah belah ni tolong keluar. Syiah ni kafir. Ya, orang kafir dia tak boleh duduk dalam masjid tanpa hak murtad, kena keluar pasal masjid tempat orang yang beriman, orang yang suci hidayah, yang fitrah dia suci ya, boleh duduk dalam masjid. Hak kafir mengkafirkan sahabat Nabi dipersilakan keluar. Kalau dia ada boleh tak keluar, dia tak mampu keluar lagi orang kata habis lagi, tak ada langkah keluar orang kata lah, masya-Allah. Tapi malam ni tengok muka semua ahli sunnah, tak ada Syiah ni bagus-bagus juga, masya-Allah. Ya, kita tengok kesesatan Syiah ni. Ya, yang mana pertama dari segi akidah mereka, Syiah menyatakan bahawasanya imam 12 mereka maksum, terpelihara daripada dosa kecil, dosa besar, dan terlebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terlebih mulia daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akidah dia sesat tu, masya-Allah. Yang kedua, Syiah menyatakan bahawasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah apa? Adalah Tuhan, bukannya Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Angkat Sayyidina Ali itu Tuhan, masya-Allah. Yang ketiga, Syiah menyatakan bahawasanya Allah tersalah pilih, la ilaha illallah. Dia kata Allah silap pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi rasul. Allah perintah Jibril suruh pilih Sayyidina Ali, tapi Jibril dia silapnya ikut mana tak tahu, dia punya akidah dia tu. Dia kata Jibril silap pergi bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, Ali yang jadi Nabi Rasul akhir zaman. Allahu akbar. Rasul akidah dia. Yang kedua, yang seterusnya, yang kelima, Syiah menyatakan bahawasanya Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah palsu dan merupakan pendustaan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah.
Bila kita tanya duk tang mana Quran hak tu, dia kata hak Quran kami duk tunggu hak betul dah ni ada di tangan Imam Mahdi. Hak tu hak kami nak ambil ni. Dia tak tahu Imam Mahdi nak turun buh pada apa tu. Masya-Allah. Ni kata pokok Syiah Allahu Rabbi wa sahbihi. Masya-Allah. Tu yang dari segi akidah, dari segi fiqh mereka, hukum mereka. Mereka menyatakan membunuh Nasibi ataupun pendusta. Kita mereka panggil pendusta, mereka tak panggil ahlul bait kita, tak panggil ahli sunnah wal jamaah, mereka panggil Nasibi, pendusta, pembohong. Masya-Allah. Bunuh pendusta, bunuh kita ahli sunnah wal jamaah, lagi ramai bunuh, lagi banyak pahala boleh. Tu dia mereka punya hukum mereka. Yang kedua, lagi ramai, lagi banyak kita merampas harta ahli sunnah, iaitu orang Islam ni, lagi banyak pahala yang kita boleh. Masya-Allah, hukum mereka sesat dia. Yang ketiga, mereka menghalalkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Masya-Allah. Bagi nikah Indonesia, saya Zuhur nikah dengan Bangla. Lepas tu saya nikah dengan Syiah Pedang, saya nikah pula dengan Syiah Kiptajah, saya nikah pula macam-macam. Tiap hari kerja nikah lah. Masya-Allah. Saya pergi bubuh kau tu, dia pergi syerik kau ni, dia syerik kau tu, syerik. Mak kata cerak dia syerik. Masya-Allah. Keluar budak tu tak tahu apa dia hak mana. Masya-Allah. Kan? Bila ni menghalalkan nikah mut'ah. Bahkan Syiah menyatakan lepas waktu kita duduk buat, bukan kita lah, puak-puak dia lah. Waktu puak-puak mereka ni nikah mut'ah berzina ni, sepanjang berlakunya mut'ah, Allah ampunkan pahala dua-dua orang tadi ni. Tu dia lah. Masya-Allah. Syiah buat kerja tu lah, berusaha habis. Syiah lah. Masya-Allah. Lagi mana duk buat? Duk berzina tu. Lagi mana daripada buat? Kalau sejam tu buat, sejam tu dah Allah doa, malaikat doa supaya ampunkan dosa. Allah Rabbi wasa. Masya-Allah. Dan Syiah menyatakan lepas pada berzina mut'ah tu, bila mandi bersama, mandilah dengan dua orang ni. Selama mana daripada mandi tu, Allah akan ampunkan dosa sebanyak mana ayam hak dia guna. Tu dia hebatlah dia, hebat. Masya-Allah. Kira habis-habis nikah mut'ah tu kira kosong pahala belaka mai. Oi, syok. Masya-Allah. Ni yang terpengaruh anak muda tertipu dengan apa? Dengan helak syaitan Syiah laknatullah. Masya-Allah. Oi, dia kata mainlah kita ni, kita tiap malam kita buat apa maulid Sayyidina Husain, kita buat maulid depa pun maulid juga. Masya-Allah. Kan? Lepas tu ada apa-apa atas senang hati kita, depa kata kita qasidah menjadi Syiah dah. La ilaha illallah. Kita sayang Sayyidina Ali, sayang Sayyidina Husain, sayang Sayyidina Hasan, sayang Sayyidatina Fatimah. Semua kita sayang, tapi kita tak menganggap mereka lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah kita sayang macam mana Nabi suruh kita sayang. Masya-Allah. Ni kata Syiah kuasa dari segi fiqh mereka. Yang ketiga dari segi akhlak mereka hancur lebur. Masya-Allah. Syiah mengkafirkan keseluruhan sahabat Nabi SAW. Bahkan setiap kali mereka sembahyang, Allahumma la'an Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa an Aisyah bin Abi Bakr. Tu dia doa laknat tu. Masya-Allah. Sedangkan Nabi sebut man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa yang mencemooh, siapa yang menghina, siapa yang maki ahli ashabi, sahabat-sahabatku, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka ini mendapat laknat Allah, mendapat laknat para malaikat, dan mendapat laknat dari keseluruhan orang yang beriman kepada Allah. Terang-terang dah Nabi sebut. Tapi ada juga hak ikut Syiah. Masya-Allah. Dan saya baca dalam buku Virus Syiah, bapak-bapak boleh tengok, yang dikarang oleh orang Kedah sendiri, mengaji di Mantap Mahmud, dan ni sedang buat PhD. Masya-Allah. Virus Syiah. Dalam buku tu dia ada cerita di antara cara Syiah nak menguasai sesuatu negara ataupun sesuatu kelompok, yang pertama dia akan serap masuk dalam parti-parti politik yang terbesar dalam sesebuah negara. Dia habang terus terang. Masya-Allah. Yang kedua, dia akan masuk melalui sistem pendidikan.
dia akan hantar main dia punya pensyarah daripada luar negara yang beraliran Syiah. Ketika mana dia mengajak pelajar dalam kuliah di universiti ke, di college ke, di sekolah ke, dia akan apa? Dia akan tembak sedikit sebanyak aliran ataupun fahaman Syiah. Rosak anak muda, masya-Allah. Yang ketiga, melalui sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi dia akan buat satu perniagaan yang mana hasil keuntungan perniagaan ini disumbangkan ke dalam tabung pembangunan dan juga Syiah laknatullah alaihim ajma'in. Keuntungan masuk dalam Syiah. Bahkan Syiah ni cerdik. Sesiapa yang menganut agama Syiah, dia punya pengajian dia akan ditanggung daripada awal dia mengaji sampai last dia mengaji, ditanggung oleh Syiah. PT-PTN kita Yahmiah ni kita Syiah. Masya-Allah, hebat tak? Hebat. Allahu Rabbi. Nah, di Malaysia bahkan dia khabarkan kepada saya, wallahu alam benar ataupun tak benar, keseluruhan penganut Syiah di Malaysia sekarang ini mencecah 120,000 orang Syiah. Masya-Allah. Hak asal dia orang Melayu kita ni pergi jadi kapiang dah. Masya-Allah. Syiah 120,000. Kita bayang kalau 120,000 ni setiap seorang daripada mereka buat tugas ataupun buat aktiviti seperti mana yang Ayatullah Syiah mereka suruh buat. Okey, hang pi suruh hang nikah kawan ni, lepas tu hang nikah mutaah dengan anak siapa-siapa ke, dapat anak tu kita tarik main dari Syiah. Allahu Akbar. Kalau seorang dia boleh berzina sehari 5 orang, bermakna apa? 9 bulan sekali seorang 5 orang anak lebih. Kalau serius 120,000 orang yang buat kerja ni, berapa juta dah orang Syiah di Malaysia. Masya-Allah. Bahkan dikhabarkan kepada saya warga negara Iran yang berada di Malaysia, wallahu a'lam sahih ataupun tak sahih, tapi apa yang dibagi tahu macam itulah. Nah, warga negara Iran yang berada di Malaysia sekarang ini menjangkau 2,000 orang, kebanyakan mereka beraliran Syiah. Masya-Allah, 2,000 orang, bukan sikitnya saja, 2,000 orang. Masya-Allah. Nah, ni yang kita takut, nak kena pelihara akidah kita, akidah anak-anak kita juga insya-Allah. Dan yang terakhir disebutkan oleh dia, wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba an la ya'rifahu nas. Yang terakhir dia kata apa? Sekiranya manusia itu mencintai sesuatu amalan dengan bertujuan nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka ciri-ciri dia apa dia? Dia lebih menyukai setiap amalan yang dia buat, setiap benda baik yang dia buat, orang lain tak tahu. Masya-Allah. Dalam arti kata yang mudah, dia tak mau menunjuk-nunjuk, dia tak mau riak, tunjuk dekat orang kata dia ni buat amal soleh banyak. Dah ni di antara pesanan Sufyan bin Uyainah kepada diri saya dan juga kepada bapa-bapa, ibu-ibu yang hadir pada malam ni. Insya-Allah. Nah, cukup sekadar ni. Jam tu pun pukul 9 tepat dah. Nah, janji ditepati tu ya. Kalau tak tepat sama lah kan. Jadi pukul 9 kita berhenti ceramah. Insya-Allah. Panjang umur, ada kelapangan, kita main lagi muzik lagi. Saya syok speaker dia sedap. Masya-Allah. Oh, speaker cukup A lah juga kan. Speaker tak pecah. Ada satu masjid saya pergi bulan subuh. Dia ingat bulan subuh kita seluruh pergi pang ke sedap. Dia punya M dia tu baru tukar 6,000 terbakar. Masya-Allah. Dia kata, ustaz, orang yang kedua bagi kami punya sistem masjid terbakar. Dia kata, pertama apa dah? Pertama tu saya tanya, Ustaz Usama siapa lagi? Masya-Allah. Terbakar tu ni M dia. Masya-Allah. Ada kita tu masjid khutbah Jumaat terbakar apa? Saya orang terbakar. Dia kata, hari tu saya pergi terbakar. Apa dia? Dia punya M masjid dia tu, kan? Dia punya sistem suara terbakar. Saya pergi baru ni pula aircon pula terbakar. Masya-Allah, semua terbakar. Tapi hak terbakar aircon tu bukan pasal daya tongkah, tak, memang pukul 12 tengah hari tu dia terbakar siap-siap dah. Pasal apa? Bila penceramah duduk atas tu dia panas lagi deras. Kan, kalau sejuk dia tak apa dah deras. Dia terbakar siap-siap pergi deras terus. Masya-Allah. Nah, dialhamdulillah speaker sedap. Kipas besar. Masya-Allah. Kipas ni minta apa? Bagi dia kekal atas tu ya. Pasal apa? Lah ni macam-macam orang duk curi duk main. Di masjid Tasik Melurong dia
siang-siang balas pilih dah, masya-Allah. Di belah Pangkalan Kuno, di balas markah balas dah, masya-Allah. Lampu 30 kaki yang tinggi duduk atas. Dia balas lampu hak tinggi tapi lampu Kalimantan pun tapi dia tak balas. La ilaha illallah. Apa-apa ni boleh tak? Masya-Allah. Sebab tu bukan semua orang hak mati dalam masjid mati baik masya-Allah. Tapi hakikat dia memang baiklah. Kan kita main pergi esok tengok mati duduk sujud tu. Masya-Allah. Buka CCTV lah. Malam pukul 2 pagi dia masuk nak balas apa? Nak balas tabung masjid. Dia lari ke depan belah pintu tu. Jatuh sujud. Dia ingatkan mati semayang. Rupanya lari duduk balas tabung masjid. Jenis ni pun dah tak. Masya Allah. Kan? Tapi kalau mayang yang kita mati sebelah kita, tak kata dah tengok tu mati balas tabung masjid tu. Dah lah. Tu sebelah kita. Masya Allah. Kan? Ada orang tutup petua ni lah ni. Kan? Allah dia kata apa? Kalau mati Allah Alam dah dalam kitab kita dah. Kalau orang tu mati, biji mata dia terbuka, kena bubuh duit siling dia. Depa kita lah, tak tahu lah. Bubuh duit siling. Kan bila duit siling tu berat dia tutup mata. Tapi kalau hanya sarip dul, sang dulnya orang tak ngaji dia tu. Tengok mati pun nak duit lagi tak atas biji mata. Ni mati mata duitan. Tu dia bubuh orang situ niat tu nak bagi mata dia tutup, bukan dia nak duit tu pun. Masya-Allah. Ni pun dah dia sarip dul jadi tak faham orang. Masya-Allah. Jadi jangan mudah menghukum orang. Yang penting kita terang, orang nak terima, tak terima itu terpulang. Yang betul kita betul, yang tak betul kata tak betul. Insya-Allah kita tutup kita punya majlis pada malam ni. Ada dua pengumuman. Yang pertama di luar sana ada jualan minyak kasuri as-salah harga RM10. Ada 6 jenis kasuri, antaranya untuk saka, untuk santau, untuk sihir, untuk histeria dan untuk migrain. Yang terakhir untuk yang apa? Yang anak kecil tak boleh tidur malam, boleh teriak malam, boleh dapatkan di belakang sana. Sebahagian keuntungan kita masuk dalam tabung Ma'had Dakwah Al-Islamiyah. Yang kedua, kepada ibu bapa kan boleh dapatkan tabung yang betul tabung lah. Boleh dapatkan apa? Kalender tahun baru Masihi 2016. Ada belakang mana? Saya bawa hari ni ada dalam berita ada 700. Di keluar tu dah tak cukup. Boleh tu kita masih habis banyak mana pun tak apa. Ada gambar Masjid Quba, yang dibina oleh Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Ambil seorang 2, seorang 3 pun tak apa. Yang mana nak bagi sumbangan untuk sekolah kita, yang mana sekarang ni kita memerlukan lagi RM4,000 untuk nak bayar semua kos penyelenggaraan. Kita buat pasang boning, kita buat letrik apa semua di pusat pengajian kita di Kampung Pelet. Untuk orang kampung kita perlukan lagi RM4,000. Malam ni kita perlukan RM4,000. Kalau boleh bagi cukup RM4,000 ni, kira saya balik pun selesa. Balik pun senyum elok. Masya-Allah. Itu yang kedua. Dan insya-Allah terakhir kita tutup majlis kita pada malam ni dengan sama-sama kita berzikir menghidupkan kembali hati kita yang mungkin sudah menjadi kerah. Alhamdulillah min zalik. Insya-Allah sebanyak 5 kali dengan nada suara yang kuat insya-Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة